بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر ولا تعسر وكن. بسم الله الرحمن الرحيم. عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya kepada siapa? Baginda menjawab, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin orang-orang Islam dan orang awam mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebagai pernyataan kepada ahli Jumaat, kepada pendengar, yaitu berkenaan dengan makna nasihat. Kita nak ulailah. Mana setiap kali yang membaca hadis ini beberapa kali dah, maka ulai berkenaan dengan makna an-nasihat. Supaya kita jelas berkenaan dengan perkara maksud. Jadi ulama berikan beberapa makna berkenaan dengan perkataan an-nasihat. Antara dia an-nasihat dengan makna inginkan kebaikan. Dan makna lain an-nasihat dengan makna saling menampung ataupun saling menutup kekurangan. Itu juga makna an-nasihat. Tetapi makna yang paling tepat dengan hadis ini ialah an-nasihat dengan makna ikhlas. Ini lebih tepat. Lebih tepat itu berdasarkan kepada penggunaan Al-Quranul Karim sendiri. Dan juga makna ini lebih merangkumi. Boleh masuk belakang semua ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, semuanya boleh masuk belaka, berbeza dengan makna yang lain. Kemudian kita pergi kepada perbahasan seterusnya, iaitu kita baru-baru ni. Sebelum kita pergi kepada perbahasan hak baru ni kita berhenti pada an-nasihatu li rasulih. Nasihat kepada rasulnya. Sebelum kita sambung semula perbahasan hak minggu sudah, suka amo nak ulai balik hak ni. Itu amo tidak jelas sebut dah sepitah lalu, tetapi tidak dengan pediti. Jadi tidak dengan pediti itu kerana mungkin tidak timbul sebarang persoalan di kalangan ahli Jumaat. Tetapi ada juga timbul sedikit persoalan berkenaan dengan masalah ni. Yaitu berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru ni amat tersebut dah berkenaan dengan di antara makna an-nasihatu lillah, yaitu ikhlas kepada Allah. Di antara maksud dianya yaitu tidak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, tidak tolak semua, tidak tolak. Tetapi tidak tolak terima, tetapi terima di dalam penerimaan terhadap sifat-sifat tersebut, tidak melakukan tasbih, tapi tidak tolak mana tidak melakukan ta'til, mu'attilah ni dia tolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah taala tidak bersifat. Musyabbihah pula dia kata Allah taala tu bersifat, sifat dia tu serupa dengan makhluk. Allah taala ada rupa lagu mana? Kita faham rupa lagu mana? Rupa kita. Tu mana dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dia terima sifat-sifat itu tetapi tidak melakukan tasbih.
Cuma setengah-setengah sifat terutamanya sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada keserupaan dengan makhluk. Hak tu jadi timbul masalah. Timbul masalah sehingga menyebabkan setengah kalangan jadi gelar kepada pihak lain. Jadi buat gelar pula. Sebab apa? Timbul kekeliruan. Sehingga orang awal pening jadi orang awal. Sesak apa tu. Sedekah nisbah itu tidak tepat. Nisbah tu tak betul. Nisbah tu. Jadi berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai keserupaan dengan makhluk. Banyak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dia tu ada tanya. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, Allah Taala kata, wahai iblis, apakah yang menegah engkau daripada sujud kepada sesuatu, kepada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Tanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ayat-ayat hak jenis lagu tu. Jadi ayat-ayat hak jenis lagu tu, ulama terbahagi kepada dua kalangan. Di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia terbahagi pada dua golongan. Yang pertama ulama-ulama salaf. Mereka melakukan tafwid, mufawwidun. Mana mereka serah ayat-ayat hak jenis lagu tu, sifat-sifat hak jenis lagu tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serah kepada Allah. Allah Taala sebut lagu tu. Mana Allah Taala bersifat dengan sifat tu. Lagu mana sifat tu? Serah ke dia. Yang pasti sifat itu tidak berjisim, bukan jisim. Tetapi dia adalah sifat. Sifat tu lagu mana? Tak salah. Saya tanya tu, dah dia sebut lagu tu, serah ke dia, ikut dia. Dah dia sebut lagu tu, maka kita beriman. Mana kita beriman kepada ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk. Ada keserupaan dengan makhluk. Temu, tapi tak kata apa-apa. Satu golongan lagi iaitu ulama di kalangan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka dikenali sebagai muawwilun, ulama yang mentakwilkan sifat-sifat hak jenis lagu tu. Jadi mereka takwil itu sebab apa? Ada sebab alasan mereka, ada alasan. Jadi takwilan itu dia tidak boleh membawa kepada rendah kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi takwilan itu dengan maksud untuk meninggikan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak siwi serupa dengan makhluk. Tak siwi jadi serupa dengan makhluk. Jadi sebab dia antara alasan dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia menurunkan Al-Quran dengan satu bahasa. Yang mana di dalam bahasa tersebut ada penggunaan dari segi hakikat dan juga dari segi majaz. Ada bahasa. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dia turun Quran tu dalam bahasa tu, dia nak suruh orang bahasa tu faham Quran. Ya, faham tu mengikut penggunaan bahasa orang tu. Puak-puak tu. Jadi kalau puak-puak tu dia guna penggunaan, biasanya penggunaan tangan ni dengan makna apa dia? Dari segi majaz. Tangan ni dengan makna kuasa, dengan makna kekuatan. Tu. Mata ni dengan makna perhatian. Biasanya guna lagu tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala waktu Quran dia guna gaya bahasa tu sesuai dengan penggunaan bangsa tersebut. Maka dia pun kata hak ni dengan makna lagu ni. Sebab orang Arab guna perkataan ni dengan makna lagu ni. Mana mereka takwil, dikenali sebagai golongan muawwilun. Tapi takwil pun dia ada batas-batas dia. Ada batas-batas dia. Bukan tolak terus, tapi mentakwil. Tidak sebagaimana golongan mu'attilah. Mu'attilah dia tolak. Boleh dia tolak. Jadi berkenaan dengan sifat-sifat tu,
berkenaan dengan sifat-sifat yang ada keserupaan itu, keserupaan dengan makhluk. Mana ulama kita dulu telah buat dah batas-batas dia, telah buat dah kaedah-kaedah. Ulama salaf. Sebab sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ni bukan semata-mata sifat tangan, sifat mata, tajri bi a'yunina, dia berjalan dengan mata-mata kami. Tu. Bukan sifat tu saja. Sifat istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Sifat tu. Sifat wajah. Kalau dalam hadis pula sifat suara, kalam, bersuara, sifat surah, rupa, dalam hadis pula. Dia banyak lagi. Banyak lagi. Jadi kalau kita tengok dalam Quran dan dalam hadis, sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk bukan jenis itu saja. Sifat lain pun, sami', mendengar, melihat, berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Musa. Semua sifat-sifat tu serupa dengan makhluk belaka. Sifat makhluk belaka tu semua sifat makhluk. Allah Ta'ala mendengar, makhluk tu mendengar juga. Lepas tu, adakah kerana tu maka kita tidak boleh kata Allah Ta'ala ada sifat mendengar? Tak boleh kata Allah Ta'ala ada sifat mendengar, sebab sifat mendengar tu sifat makhluk. Tak boleh kata lagu tu. Tak kena tu. Kalau kata Allah Ta'ala mendengar, kata lalu, musyabbihah tu, Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Tak kena. Tak kena tu. Sebab itulah mana ulama kita dulu telah buat ada garis panduan tu. Garis panduan. Dan garis panduan itu berdasarkan kepada ayat Quran. Jelas dia sebagai mana sebagai garis panduan lah, sebagai penetap bagi segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada keserupaan dengan makhluk. Iaitu ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun hak serupa dengan dia. Hak tu saja. Dia sebut sifat mendengar, melihat, berkata-kata, tangan, mata, apa-apa. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu hak serupa dengan dia. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kerana itu Imam Malik dia kata, Imam mazhab itulah, mazhab Malik itulah, pengarang kitab Muwatta, kitab hadis tu. Dia kata, sesiapa yang mensifatkan sesuatu daripada zat Allah, seperti kata firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi kata tangan Allah terbelenggu. Lalu dia mengisyaratkan dengan tangan dia. Dia pun isyarat dengan tangan dia tegak. Tangan Allah terbelenggu. Dia tunjuk gitu. Mana tangan Allah terbelenggu. Tegaklah terbelenggu. Dia isyarat gitu. Dan juga seperti firman Allah, wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar, maha mendengar dan melihat. Dia pun isyarat ke mata dia, ke telinga dia. Allah mendengar, Allah melihat. Dia isyarat lagu tu. Imam Malik kata apa? Ataupun dia isyarat kepada mana-mana tubuh dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Dia tunjuk muka dia. Dia tunjuk muka dia. Tu. Ataupun mana-mana lagi, tajri bi a'yunina, berjalan dengan mata-mata kami. Tunjuk mata. Kalau lagu tu Imam Malik kata, quti'a dzalika minhu. Kerak dia tu. Kena potong dia tu. Kena bunuh dia tu. Kalau hak lagu tu. Li'annahu syabbaha Allah bi nafsihi. Kerana dia menyerupakan Allah dengan diri dia. Dia kata Allah maha mendengar, maha melihat. Wajah Allah tidak binasa. Dia tunjuk muka dia. Kalau orang hak lagu tu, kena hukum bunuh. Imam Malik kata. Sebab dia melakukan tasbih. Kalau lagu tu. Imam Malik kata, tidakkah engkau dengar kata-kata Bara' bin Azib ketika mana dia menceritakan bahawasanya Nabi SAW bersabda. Dia rakyat berkenaan dengan hak Nabi sebut, berkenaan dengan 4 perkara hak tak boleh buat, orang haji tak boleh buat. 4 perkara. Lepas tu Bara' bin Azib pun isyaratkan dengan tangan dia. Pak. Tapi Bara' bin Azib kata, tangan saya ni pendek pada tangan Nabi.
Dia royak. Nabi tunjuk pak lagu ni. Nabi mengatakan pak kara. Bila orang tanya, kenapa orang haji tak boleh buat? Nabi pun tunjuk pak. Jadi Barak bin Azib, dia riwayat hadis tu, dia pun tunjuk pak juga. Cuma dia royak. Tangan saya ni pendek pada tangan Nabi. Tu. Jadi Imam Malik nak royak kenapa? Apa ya Barak kata lagu tu? Barak bin Azib nak gambarkan tangan Nabi tu lebih comel lagi daripada tangan dia. Mana tak boleh dia nak serupakan tangan Nabi tu betul-betul dengan tangan dia. Mana dia tunjuk. Nabi tunjuk pak, dia pun tunjuk pak atas. Jadi seolah-olah tangan dia serupa dengan tangan Nabi. Dia pun royak, tangan saya ni pendek sikit. Lepas tu pun dia royak. Apa? Takut orang bayar tangan dia ni serupa dengan tangan Nabi. Mana kalau tangan dia tu pendek, tangan Nabi pun pendek juga. Takut orang bayar lagu tu. Maka dia royak, tangan saya ni pendek lagi daripada tangan Nabi. Cuma Nabi tunjuk lagu ni. Dia royak. Apa yang dia royak lagu tu? Dia tak suri orang nampak kurang Nabi. Dia tak suri orang nampak kurang Nabi. Kalau dia tak royak, mungkin orang akan bayar. Tangan Nabi serupa dengan tangan dia tu pendek ketuk lagu tu. Mungkin orang bayar lagu tu. Dia tak suri lagu tu. Jadi sahabat maknanya dia nak royak hak Nabi royak. Dia nak buat gambaran lagu tu. Tapi dia tak suri orang nampak kurang Nabi. Kalau setara Nabi tak sewi nampak kurang, bila mana mensifatkan Nabi dengan apa hak dia royak, maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi tak boleh. Itu hak Imam Malik nak royak ni. Kalau setara Nabi pun kita tak boleh. Mana Barak bin Azib dia nak tunjuk, takut-takut orang bayar Nabi tu tak comel tangan supaya dia royak selalu. Setara Nabi pun tak boleh nak bayar kurang lagu tu. Kena ingat dia tu supaya comel. Kalau nampak tak comel, royak lalu. Tak serupa dengan tangan saya, tangan Nabi. Setara Nabi pun tak boleh orang nampak kurang, Allah Ta'ala lebih-lebih lagi. Tak boleh nampak kurang. Jadi maksud dia nya, Allah Ta'ala tak boleh nampak kurang tu lagu mana? Kalau dia kata Allah Ta'ala maha mendengar, tak boleh dia tunjuk telinga. Sebab apa? Sebab manusia mendengar dengan telinga. Telinga dengar dengan telinga ni banyak kekurangan. Jadi Allah Ta'ala tidak mendengar dengan telinga. Sebab tu dia tak suri tunjuk ke telinga tu. Sebab kalau tunjuk ke telinga, maknanya dia telah menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Iaitu dengar dengan telinga. Sedangkan mendengar dengan telinga penuh dengan kekurangan. Supaya makhluk. Begitu juga kalau sebut mata ke tangan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tak boleh sebut, tak boleh tunjuk tangan. Takut bayar tangan ni. Sebab apa? Sebab tangan Allah kalau kita kata muka terjemuh yadu tangan. Tangan Allah suci daripada kekurangan. Bukan sebab tangan kita. Batu tak boleh tunjuk. Batu Imam Malik kata jangan tunjuk. Kalau tunjuk musyabbiha. Waktu dia kata bunuh selalu. Jadi mana situ Imam Malik bagi garis panduan. Tak boleh menampakkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sifat makhluk. Tetapi kalau dia sebut lagu tu, kena rayak lagu tu juga. Kena rayak lagu tu. Bukti dia, di tempat yang lain Imam Malik, bila mana ditanya, di dalam Al-Asma' wa Sifat, Imam Al-Baihaqi, Imam Malik, bila mana ditanya berkenaan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala istiwa. Istiwa, kalau kita terjemahkan bersemayan, di atas arasnya. Di atas aras. Lepas tu orang tanya, lagu mana istawa Allah Ta'ala tu? Lagu mana? Imam Malik kata, istiwa tu maklum. Orang tahu belaka makna istiwa tu. Tapi wal kaif ghairu ma'qul. Kaifiat dia tak boleh fikir. Jangan duk fikir. Jangan duk fikir bila mana Allah Ta'ala kata dia istiwa kat, kita duk fikir serupa dengan raja duduk atas singgah sana. Jangan fikir tu. Kaifiat tak boleh fikir. Kaifiat tak boleh. Jangan duk gambar tu tak boleh. Tapi makna istiwa tu maklum. Tak ada. Cara dia, kaifiat dia, tak usah tanya. Tak usah tanya. Dah dia kata lagu tu. Apa nak tanya? Apa dia nak tanya-tanya ni? Tapi berimeh terhadap ayat itu adalah wajib. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kata dia istiwa, maka kena berimeh. Allah Taala beristiwa. Istiwa lagu mana? Tak usah tanya. Tak usah tanya. Tanya tu bid'ah. Kata. Tanya. Wasu'alu anhu bid'atun. Tanya tu bid'ah. Imam Malik kata. Ulama-ulama salaf yang lain pun begitu juga. Rabi'ah Ar-Ra'i dan lain-lain lagi semua jawab lagu tu.
Begitu juga dengan sifat yadun, tangan. Tangan tu malu. Kaifiat tangan Allah Ta'ala tu tak usah tanya. Dah senyap sudah. Dah senyap sudah tu. Berimeh wajib. Berimeh wajib. Tak tanya tentang dia tu bid'ah. Tak usah tanya. Dah senyap. Itu golongan salaf. Ulama salaf. Jadi penggunaan ataupun cara lagu tu bukan sehari dua ning. Tapi itu adalah cara yang telah ditunjukkan oleh ulama salaf. Ulama salaf dulu memang terima lagu tu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala kata al-yad, tangan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka kita kata tangan yad. Kalau dalam bahasa Arab enggak yad. Kalau dalam bahasa dia, apa dia? Ikutlah apa dia. Kalau dalam bahasa orang putih hand. Lagu tu. Lepas tu yad tu tangan tu la syabiha lahu wala mathila lahu. Tangan yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai tangan Allah, itu tak ada serupa. Tak ada keserupaan. Jangan kita gambarkan serupa dengan makhluk. Jangan kita kata tangan Allah. Jangan gambarkan serupa dengan tangan kita. Jangan kita gambarkan bila mana Allah Taala kata tangan Allah, kita gambarkan ada jari. Kalau ada tangan maknanya ada siku. Ada siku. Jangan. Kalau gambarkan lagu tu supaya Imam Malik kata tadi, bunuh. Itu adalah golongan musyabbihah. Tetapi terima itu wajib. Bila mana dia kata tangan. Yang penting tangan itu la syabiha lahu, tidak ada keserupaan, tak ada kok sebanding dengan dia, tak ada. Patut ikut dia, dah dia kata lagu tu. Ikut dia. Apa yang kita nak tolak-tolak, dah dia kata lagu tu. Lagu tu kita terima. Jadi setengah kalangan orang kita, dia bila mana ada kalangan yang pegang lagu tu, dia kata dia kata musyabbihah, mujassimah, dia kata mujassimah, golongan yang mentajsimkan Allah Ta'ala, mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berjisim, maka ruwet. Itu silap, tak kena tu. Patutnya bergelar pula Wahabi lah, apalah bergelar tak boleh, tak kena tu. Jangan besa-besa dengan gelar lagu tu. Allah Ta'ala marah dalam Quran, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan main gelar-gelar lagu tu. Jangan. Apatah lagi gelaran-gelaran yang kita beri itu gelaran dengan mengatakan orang yang bersifat lagu tu terkeluar daripada Islam. Kalau dia tidak lagu tu, tak kena buat balik kita semula. Balik kita semula. Jangan. Kita duk mengaji dengan maksud untuk memurnikan jiwa, mengaji tasawuf ke apa. Sepatutnya tidak timbullah benda-benda lagu tu. Tasawuf ni untuk pemurnian jiwa. Salah satu daripada tanda pemurnian jiwa tidak menimbulkan mana fitnah, tidak kata tak tentu kali kepada orang. Jadi tak boleh. Bila mana dengar orang kata lagu tu, tolak selalu. Tak boleh tu mujassimah, musyabbihah. Patut ramai ulama-ulama dulu hak kata lagu tu. Tak Imam Malik, Imam Ahmad, ramai lagi Ibnu Qutaibah. Dia kata Allah Subhanahu wa taala tu ada rupa. Dia kata, lahu suwar laisa kassuwar. Dia ada rupa tapi bukan serupa rupa-rupa hak lain. Jangan gambar bila mana Allah Taala tu ada rupa, maka kita gambar ada hidung, ada kata tak boleh lagu tu. Jangan gambar lagu tu, itu silap. Itu silap. Tapi dia kata Allah Taala ada rupa. Walaupun ulama lain tak setuju atau bab lain. Tapi dia kata ada rupa. Sebab apa? Sebab dalam hadis jelas Allah Taala mana muncul pada hari akhirat kelak dengan rupa. Mana ada rupa? Rupa lagu mana? Supaya kita apa? Jangan gambar lagu tu. Rupa ya la syabiha lahu wala mathila lahu. Tak ada bandingnya, tak ada. Tak boleh nak bayar serupa dengan makhluk. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Tapi cara lagu tu mufawwidah, serah kepada Allah Taala lagu tu, itu adalah cara yang telah mana diamalkan, mana diterima oleh ulama-ulama salaf dahulu. Imam Bukhari kata Allah Taala kalam dia ada suara, dia kata. Ada bunyi suara. Imam Bukhari itu disebutkan dalam kitab sahih dia. Sebab apa? Hadis itu Allah Ta'ala mana wahyu mari itu bunyi serupa dengan loceng, bunyi serupa dengan lebuh, sahabat dengar.
Patah ada suara tu, serupa suara kita ke? Tak. Jangan bayar lagu tu. Jangan bayar lagu tu. Suara tu tak serupa dengan suara makhluk. Imam Al-Baihaqi di dalam kitab dia Al-Asma' was Sifat, dia pun menyifatkan Allah Ta'ala itu ada tangan, ada rupa. Dia sendiri. Patut serupa ke? Tak serupa. Patut tu serupa kepada Allah Ta'ala. Cuma bila mana Allah Ta'ala sebut lagu tu, rayak lagu tu dalam Quran, maka kita terima. Kaifiat dia serupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak semestinya bila mana terima gak, jadi serupa dengan makhluk selalu. Waktu tu janganlah bayar lagu tu. Apa ya bayar lagu tu? Orang lain tak faham lagu tu. Mana ya dia pergi faham lagu tu? Orang lain, orang yang pegang tu pun tak faham lagu tu. Ya dia pergi faham lagu tu. Tu apa? Tu apa? Kerana kadang-kadang nak nanti kata kau dia. Tu alih lagu tu. Cuba faham hak paling baik, paling baik. Sangkaan itu yang paling baik. Sebab bila mana dalam Quran kita kata perkataan yad. Yad ni kalau dalam bahasa Melayu mana dia tangan. Jadi kalau dalam Quran kata yad, salah kau kita terjemah tangan. Kalau kita nak sebut tangan tak boleh dalam bahasa Melayu, maka dalam bahasa Arab tak boleh sebut yad. Lepas tu nak baca mana ayat tu? Tak boleh kata yadullah, tak boleh baca lagu tu. Apa? Orang Arab dia faham yad ni tangan. Tangan ni semua makhluk. Lepas tu nak baca mana ayat tu? Tak boleh baca. Tak boleh baca kalau lagu tu. Jadi maknanya hak ni mana mufawwidah, golongan salaf dahulu memang dia terima lagu tu, dan terima lagu tu bukan menunjukkan seseorang itu sebagai mujassimah ataupun musyabbihah. Mana menyerupakan Allah dengan makhluk ataupun mensifatkan, menggambarkan Allah Ta'ala ini berjisim. Tidak. Cuma ulama-ulama salaf mengatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itu. Sebab apa? Sebab dia sebut dalam Quran sifat itu, maka bermakna dia bersifat dengan sifat itu, tetapi sifat dia tu bukan berjisim, bukan jisim. Mana bila mana kata dalam Quran kata muka, wajah. Wajah kita tak boleh gambar wajah tu maka ada tekuk, ada mata, ada telinga, tu tak boleh. Wajah dia suruh ke dia, ikut dia. Sebab dia sebut lagu tu, maka kita terima lagu tu dan kita suruh ke dia. Kaifiat dia suruh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setara tu. Itu mufawwidah. Jadi sebab apa? Supaya kita faham molek. Jangan jadi pandai serung, celaru, tak jelas, maka jadi pandai serung kepada sesetengah orang. Kata pula, gelar pula, tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Mana rayak? Apa hak kita faham? Hujah kita rayak. Jangan kata-kata lagu tu. Tak boleh. Baik. Lepas tu golongan Asy'ariyah pula dia takwil sebagaimana Amos sebut tadi lah. Sebab apa dia takwil? Waktu tu ada dalam kitab dia. Bukan ulama Asy'ariyah sendiri pun kalau kita tengok di dalam kitab dia terima tafwid. Cuma dia guna istilah tu dia panggil takwil ijmali. Lepas tu takwil ijmali. Mana takwil secara baru. Iaitu serupa dengan golongan salaf. Takwil lagu mana? Bila mana Allah Ta'ala sebut tangan, maka kita terima tangan tanpa membahaskan kaifiat tangan itu. Tentunya dia tidak serupa dengan makhluk. Ulama Asy'ariyah pun terima hak tu. Mana dia tidak tolak pendapat pegangan golongan salaf. Tak tolak. Cuma dia guna pendekatan lain. Itu lain lah. Tapi dia tak tolak. Dia tidak tolak. Hak tu kalau kita tengok dari kita Asy'ariyah hak sama lek tak ada satu. Tiba-tiba di kalangan kita ni ada yang mana dakwa sebagai pengikut Asy'ariyah tapi lagu tu pula jadi. Tak boleh. Jadi dia terima takwil ijmali ni serupa dengan tafwid. Menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwil tafsili pula. Takwil tafsili itu mana takwil dengan terperinci. Mana ayat ni dengan makna majaz, kata-kata pinjaman, kata-kata pinjaman dengan makna lagu ni. Sebab biasanya orang guna lagu ni dengan makna lagu ni. Kemudian kita pergi kepada, kita sambung berkenaan dengan hak kita berhenti baru ni minggu lepas. Iaitu berkenaan dengan an-nasihatu li rasulih. Jadi berkenaan dengan an-nasihatu li rasulih baru ni kita berhenti pada mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi manusia yang lain. Mana mengutamakan letak Nabi depan, Nabi dulu.
dalam segala perkara Nabi duk tepi. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk tepi. Dan di antara lagi iaitu sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari kita telah sebut dah baru ni. Mana sebut dalam hak ciri hak lain hak sebelum ni. Sebut dah berkenaan dengan selawat ni. Lagu mana cara nak boleh banyak selawat, belajar hadis. Dengar hadis, baca hadis. Tu banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara an-nasihatu li rasuli iaitu mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang diperintahkan dan yang dilarang olehnya. Mana dia suruh buat. Dia suruh buat. Cuma hak dia suruh tu ada yang memberi makna wajib, ada yang tidak memberi makna wajib. Tu adalah dalam kaedah usul fiqh dia adalah hak tu kaedah. Amar di sini bukan menunjukkan wajib, tetapi amar di sini dengan mana amar irsyadi. Suruh dengan mana nak suruh molek, nak suruh comel, tak buat pun tak apa. Tu kita telah sebut dah di dalam hadis sebelum ini berkenaan dengan perkara halal itu adalah jelas. Tu hamba telah sebut dah situ dia. Tapi maknanya kalau benda yang dia diperintah, kalau benda tu bersifat wajib, mesti kena buat. Mesti kena buat. Kalau bersifat sunat, molek buat. Usaha supaya buat. Pada hak tu. Pada hak tu tak habis. Tak payah cari hak lain. Kalau nak buat juga hak lain, berasa nak buat juga. Hak Nabi tak ajar, hak Nabi tak tunjuk. Habis hak tu dulu. Habis hak Nabi tunjuk dulu. Habis. Syukur sembah hak Nabi tunjuk dulu. Lepas tu berasa tak ada. Dah habis licin dah hak Nabi wajak, Nabi ajar. Habis licin tu. Nak buat hak lain pula. Alah, kalau berasa lagu tu tak. Tapi biar habis dulu hak Nabi suruh tu. Biar habis dulu kat hak tu. Semaya sunat tu, duha, tahajud, apa tu dia. Buat belakang. Zikir hak Nabi ajar tu buat belakang. Biarnya habis dulu hak tu. Dah berasa berasa gagah berat itu sangat agak. Kalau nak buat hak Nabi tak suruh. Sudah hak Nabi suruh tu dulu. Habis dulu. Hak sunat apa tu buat belakang. Buat. Hak tu pun legak tak ada alik kita nak buat. Bagai-bagai sunat hak dia ajar tu. Tak ada alik kita hak tu pun. Jadi tak payah nak cari hak lain pada dengan hak dia dah. Hak dia tu. Dia hak dia lari, taat juga. Taat dengan cara tinggal, hak dia lari. Jadi lari ni biasanya memberi makna haram. Itu kita telah bicara dalam hadis sebelum ni. Wal haramu bayyinun. Haram itu adalah jelas biasa. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan ia dengan makna halal. Itu lain lah. Itu ada tu dalam usul fiqh ke apa tu ada lah. Dibahas tu. Jadi hak dia lari. Kalau gagal-gagal lah ni. Jodi kau kita kata. Jelas Quran lari. Quran lari jelas. Jangan pula jadi. Serupa liberal. Dia lari tu apa takut balah. Takut balah. Maqasid dia nya tak singgih balah. Berarti dia lari tak singgih balah. Jadi kalau judi juga tak balah tak apa. Tu tak kena tu. Tu selewing agama tu. Selewing agama. Sebab hak Nabi lari memang zat tu sendiri. Judi tu sendiri hak Nabi lari. Quran lari. Hak tu sendiri. Tu. Soal ilak ataupun ilak sebab dia tu berlaku ataupun tidak berlaku atau bab lain. Sebab paruklah. Aruk di antara ilak dia yang lari tu memabukkan. Tapi walaupun tidak ada ilak dia tak boleh minum juga. Tidak kata tak apa. Sebab apa? Sebab tujuan lari tu tak siwi mabuk. Kalau mabuk dia berlaku bunuh orang macam-macam dia kalau mabuk. Jadi kalau minum tak mabuk, bos sekadar nak panas tubuh tak apa. Tak kena tu. Tu. Itu tinggal usul, hak asas, hak utama. Jadi dia hak asas tu, hak tu tak boleh tinggal, hak tu. Hak tu tak boleh tinggal. Walaupun kita nak fokus kepada maqasid syariah pun, nak tuju kepada hak tu maksud syarat ni, maksud tujuan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke agama ni, turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa agama ni, tapi asas hak utama tu, hak asal dia tu, hak tu tak boleh tinggal, hak tu. Hak tu tak boleh tinggal. Kemudian termasuk di dalam an-nasihatu li rasuli juga adalah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada pada ketika dia masih hidup ataupun setelah kewafatan. Jadi pada ketika Nabi masih hidup,
Kita tengok sahabat-sahabat begitu kuat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu kuat. Sanggup membahayakan diri sendiri di dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup. Mati tak apa. Mati tak apa. Nak bela Nabi. Contoh-contoh tu cukup banyak kalau kita tengok, cukup banyak. Abu Talhah kita kata sanggup tahan panah. Tombak atau panah lah yang dilancarkan oleh musuh, sanggup, tak ada arah, tak ada nak gespak dengan tubuh dia, tak ada. Kalau tangan, kena tangan lah, asalkan tak kena Nabi. Asalkan tak kena Nabi, sekak. Siapa lupuh tangan dia. Lupuh tangan dia. Bapa nak bela Nabi. Banyak lagi lah contoh-contoh yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, lagu mana mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika baginda masih hidup. Kemudian selepas daripada kewafatan baginda pun kita tengok contoh yang paling ideal di dalam membela Nabi, sahabat. Sahabat kita tengok. Contoh paling ideal. Paling tinggi. Betul. Kita tengok. Ada orang sikit je. Seleh sikit je. Dengan hak Nabi. Lawan selalu. Dengan anak sanggup tak kecek. Bapa canggih sikit. Padahal bukan canggih secara jelas. Secara zahir pun bukan canggih. Seperti contoh kita kata Ibnu Umar dengan anak dia Bilal. Bila mana Ibnu Umar sebut hadis, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang perempuan-perempuan daripada pergi ke masjid Allah. Bila kata kena sekat. Dulu zaman Nabi tak apalah, zaman aman. Sekarang ni duduk, aku nak sekat. Ibnu Umar tumbuk selalu anak dia. Aku tak sekat cik kamu sama mati. Bila aku sebut hadis Nabi, jangan canggih. Dia senyak sudah lah. Jangan canggih. Kalau mu tak setuju, semula. Waktu masih lagi ada ruang. Sebab Saidina Umar sendiri, zaman Nabi SAW masih hidup, dia sendiri pun dia sekat, dia tak suruh orang kata nak pergi masjid. Itu mana ijtihad dia tu. Ada keharusan waktu tu. Mana waktu tu, mana berdasarkan kepada keadaan semasa. Tengok. Mungkin siapa satu keadaan yang mana keadaan tidak aman, orang tidak tak lagi masjid. Duk rumah sudah. Orang jatuh saja pergi masjid. Tengah gapo hak ustaz ngajar di masjid. Kelik royak kau orang tina rumah tu. Jangan kelik duk pasal estro pula dah. Pakai duk pasal estro tu gak, pakai duk menyenggeng atas kursi tu gak, tak royak dah. Gapo hak dengar di masjid sana. Jangan lagu tu royak. Sana ustaz royak gini. Royak pula. Barulah ingat molek ilmu hak didengar di masjid sana. Jadi nak rayaknya makna sahabat tu, walaupun dari segi hakikatnya tidak canggih, dari segi hakikat zahir canggih, gitu dah. Tak kecek sama mati dengan anak sendiri. Siapa lagu tu? Sunnah Nabi tu mesti dia bela. Hak tu nombor satu. Dan banyak lagi contoh yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian selepas daripada itu, sama kita sekarang ni nak bela Nabi, bela sunnah dia. Jaga sunnah dia. Hatu. Menentang, menghapuskan perkara yang boleh menghapuskan sunnah dia. Iaitu bid'ah. Lawan hatu. Hatu. Bela Nabi selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Kemudian seterusnya menghidupkan tariqah dan sunnahnya. Tarikat Nabi. Duk jaga tarikat. Tarikat Nabi ni duk mana tarikat Nabi? Tarikat Nabi tak duk Quran hadis. Hatu. Tak ada bagai dalam kelambu Nabi mengajar basic. Ni bagai tak boleh royak orang. Kita dua je. Tak ada. Ajaran Islam Nabi royak terang. Nabi kata tak ada perkara yang boleh menghampirkan kepada syurga kecuali aku royak. Tak ada perkara yang boleh menyebabkan kamu masuk, boleh membawa kamu kepada neraka kecuali aku larang. Semua aku royak belakang. Duk mana? Quran hadis. Waktu dalam hadis hak terperincinya, hak jelas. Duk situ. Jadi hak sebab tarikat ni makna jalan. Sunnah ni pun jalan. Jadi jalan Nabi ni jalan yang menuju kepada kejayaan. Nak berjaya ikut jalan dia. Jalan dia duk mana? Quran, sunnah. Waktu. Dua tu. Kalau ada jalan lain, bisik-bisik, nak belajar hak ni tak boleh. Hak ni kena seorang sama seorang.
dalam kelambu. Kalau hak jenis dalam kelambu lagu tu aceh. Ada masalah tu, ada masalah. Ada tu tak kena mana-mana. Kalau tidak, dia tak ada. Cara Islam, cara Nabi SAW, dia tak ada bisik sore sama sore, tak ada. Jelas. Oh ya jelas, semua sahabat tahu. Walaupun tidak semua lah, moga tidak semua boleh dengar. Tapi kat mananya benda tu terbuka. Siapa-siapa pun boleh tahu. Boleh tahu. Tidak kata sore-sore kau tak ada. Tidak lagu tu sifat. Tariqah ataupun cara Nabi SAW. Jadi waktu mana tengok kepada hadis dia lah. Tengok kepada hadis. Situ dah tempat dia ni. Walaupun setengah pihak dia dakwa macam-macam lah dakwa. Sehingga pakai ni dakwa lah tu kat akhir sekali kat tak terima hadis ke apa kau tak cara dia. Siapa hok mati pun kata tak mati lagi. Sehari dua ni dia. Hok mati tu kata yang mati dah. Akak pun dalam kubur dah. Tak mati. Roi. Nak bangkit pula. Jadi sepuluh Nabi Isa tak apalah. Allah Ta'ala kat langit ada dalil. Ni mana dalilnya? Tak tahulah. Takut ada pengikut dia buat dalil pula lagi. Tak tahu. Tu biar hadis lain pula. Tu tak boleh. Jadi tak sepakak hok dalam hadis kau tak sepakak hok. Tak sepakak hok dalam Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak boleh terima. Apa? Sebab ajaran itu lari daripada kehendak Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lari daripada tariqah Nabi, tarikat Nabi. Mana kena periduk hak dia ni? Periduk. Jadi kalau nak amal dari segi kita kata tasawuf pun hadis dia cetek air hadis berkenaan dengan tasawuf. Adab. Adab. Tak habis baca kitabul adab, kitabul riqaq tu. Tak habis baca tu. Ada kitab tulis berkenaan dengan hak tu khusus. Al-adabul mufrad khusus pasal tu saja. Kalau tidak kita khusus pasal hadis-hadis tu saja, tengok dalam kitab-kitab hadis ada bab khusus itu. Bab khusus. Dia adab Nabi ni, mana di dalam nak memurnikan jiwa, memurnikan kehidupan perhiasan orang-orang mukmin ni, adab dia bukan kait dengan amalan-amalan zikir kau apa, bukan kait hal tu saja. Kait dengan cara hidup kita, cara tidur, cara berlaku tu. Itu semua adalah tasawuf belaka. Adab belaka tu. Untuk memurnikan kehidupan kita nak suruh molek. Dan kalau kita tengok adab hak Nabi ajar ni, tariqah, cara hak dia ajar ni, memang cukup praktikal dengan kehidupan. Comel. Contoh kita kata contohlah amun sebut. Adab tidur, cara tidur hak dia tunjuk kita. Cara tidur lagu mana? Cara tidur ni supaya kita tengok orang tanam mayat dalam kubur, lagu tu cara tidur ni. Nyengging lagu tu kepala. Ngadak lah kiblat itu deh. Nyengging alik kanan. Tu cara tidur. Tidur kita rumah malam-malam pun lagu tu. Kau Nabi ajar. Bapa nak suruh kita tidur, setiap kali kita tidur kita ingat mati. Tidur ni adalah saudara kepada mati kecil. Jadi kita nak mati kecil ni kita kena ingat sama mati. Biarlah kesudahan hidup kita tu sentiasa ingat kepada mati. Jadi nak ingat kepada mati sebelum tidur kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah silap dengan manusia minta maaf. Kalau ada salah ambil selipar kau cari tu atas gelik. Sebelum tidur malam. Apa? Ingat tidur tu serupa dengan mati. Cara nyengging tu serupa dengan mati. Itu dari satu sudut. Dari satu sudut lain pula, Nabi tidur tu dia nyengging lagu tu. Ajar. Dia tak tidur terletak. Walaupun mungkin selepas daripada tu terletak. Apa? Nabi nak royak kita orang Islam tidur ni jangan buat matlamat. Tidur ni sebagai satu bekalan untuk kita nak buat kerja pula. Kerja apa? Kerja agama, kerja nak pergi ke kubur, nak pergi ke akhirat. Tu. Batu tidur nyengging. Sebab tidur nyengging ni dia mudah terbalik. Tidur gini dia mudah terbalik. Terbalik apa? Hak tu dia naknya. Maknanya tidur pun sentiasa bersedia nak bangun. Sentiasa bersedia nak kerja, nak buat kerja. Tu kerja paling besar kerja untuk agama. Tu adab Nabi ajar. Lepas tu baru, banyak lagi cara makan praktikal dengan kehidupan kita.
Kalau kita tidur terletak, bokok pulak tangan gitu kak. Tama-tama lepas kena nasi keluar pinggir pula kak. Tak kena buat pukul 8. Mana sungguh ini? Mana boleh nyambil kau semalam? Ya ketanya pukul 8 baru bangun. Dah nak buat mana? Terletak lah tu. Jadi cara Nabi ajar tidur praktikal. Mana nak suruh manusia ni sentiasa bersedia. Jadi dalam kehidupan bawa, dalam kehidupan ada tidur tu. Dalam jalan kau biar nampak sentiasa serius, sentiasa bersegera, sentiasa banyak nak buat kerja. Sentiasa nak buat kerja. Ni boleh ke Jepun pula tu. Boleh ke Jepun pula tu. Jalan cepat. Kitanya jalan boleh lengger. Orang Islam. Jalan boleh lengger deh. Pergi minum air kedai kopi 2 jam. Pada air bos gelah. Tak kira siapa 2 jam. Tu. Jadi tidak serius. Sedangkan cara Nabi ajar tidur pun nak suruh serius. Itu adab pun Nabi ajar. Tariqah Nabi itulah tariqah awak sebenar. Kalau nak agak. Kalau nak dalam hadis itu cukup praktikal pengajaran. Tu tak tengok orang lain lagi. Banyak lagi. Jadi mana menghidupkan tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya hidup. Jadi nak hidup tu tak ada tempat lain. Rujuk dianya sunnah, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ tempat rujuk dia. Tidak tempat yang lain. Kemudian menjabarkan dakwah menghidupkan syariatnya. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta